Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari yang penuh mulia ini saya akan membentangkan tajuk pembelajaran saya, iaitu berkenaan dengan profesionalism keguruan di bawah kod EDUP 2132. Pertama sekali saya mengucapkan penuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi nikmat dan kesempatan bagi melaksanakan tugasan pembentangan individu saya yang kedua dan yang amat saya hormati, iaitu Dr. Hasnah binti Abdullah selaku pensyarah bagi subjek profesionalism keguruan saya pada kali ini. Okay, seterusnya kita lihat pada soalan tugasan pembentangan pada kali ini, iaitu seperti yang telah dipertanggungjawabkan kepada setiap pelajar, yang mana diminta untuk etika kerja guru perlu dijadikan rujukan oleh bakal-bakal guru yang baru mencuburi bidang perguruan dan mereka yang sudah lama bertapak dalam bidang perguruan ini. Namun demikian, masih terdapat guru-guru yang tidak mengetahui, memahami dan mengamalkan etika kerja. Ramai para guru yang melanggar tata susila perguruan yang sememangnya harus dielakkan oleh mereka yang menjawat jawatan profesional ini. Oleh yang demikian, pengetahuan, pemahaman dan pengamalan tentang etika kerja guru adalah amat penting bagi semua guru. ALIS 2016. Okey, seterusnya kita perlu lihat maksud, apakah yang dimaksudkan dengan etika itu sendiri. Etika merupakan satu sistem dasar akhlak, adat atau tingkah laku atau kesusilaan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka 1995. Etika juga dimaksudkan dengan prinsip moral atau set prinsip moral, dan ia juga boleh dinamakan sebagai tanggungjawab dan akibat tingkah laku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. Dan dari segi perspektif Islam, etika merujuk kepada tingkah laku betul berasaskan Al-Quran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita lihat maksud etika profesional. Ia merupakan satu garis panduan yang bertujuan bagi meningkatkan tahap kualiti, produktiviti dan disiplin guru-guru, terutamanya guru pendidikan Islam, dalam perkhidmatan dengan memberi penekanan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan peraturan dan peradaban serta peranan nilai serta tingkah laku profesion dalam masyarakat. Kerana etika profesional ini perlu ada pada setiap guru, kerana profesion perguruan ini merupakan satu profesion yang dikira sebagai satu kerja yang profesional yang memerlukan satu tahap disiplin yang tinggi, kualiti kerja serta produktiviti yang mencapai standard ataupun piawaian yang telah digaris pandukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri, iaitu KPM. Okey, mari kita lihat kepada Kod Etika Keguruan di Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM, yang mana ia telah menggariskan yang pertama, guru seharusnya guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya dan yang akan menyebabkan hilang kepercayaan orang ramai terhadap profesion keguruan. Ini merujuk kepada pernyataan di atas telah membawa maksud bahawa setiap tindak tanduk dan sikap guru lakukan mendapat perhatian masyarakat sekeliling, terutamanya pelajar dan ibu bapa, adalah amat penting bagi profesion keguruan. Seorang guru dapat menjaga perlakuan agar tidak mencemarkan
kredibiliti keguruan tersebut, sehingga boleh menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai murni seorang guru yang membawa tanggungjawab mendidik anak bangsa supaya bertingkah laku baik dan berakhlak mulia. Jika guru gagal, seluruh masyarakat tidak akan mempercayai guru dalam membantu ibu bapa mendidik anak-anak mereka. Itu yang pertama. Seterusnya kita melihat kod etika yang kedua, iaitu guru tidaklah harus bertingkah laku begitu rupa yang boleh membawa kepada jatuhnya maruah diri dan kehilangan amanah berhubung dengan kewangan. Etika ini adalah melibatkan sikap dan prinsip hidup seorang guru apabila memegang sesuatu amanah, terutamanya yang melibatkan kewangan. Seorang guru selain daripada mengajar dan mendidik, ada kalanya juga guru juga terlibat dalam melakukan tugas-tugas mengutip yuran sekolah dan sebagainya. Dalam memegang amanah melibatkan wang, guru mestilah bersikap jujur, berhati-hati dan tidak lalai. Ini adalah kerana kesilapan yang kecil akibat kecuaian juga boleh membuang kepercayaan pelajar dan ibu bapa berhubung kewangan terhadap guru tersebut. Sukar bagi mereka untuk mengamanahkan anak mereka kepada seorang guru yang tidak jujur dan lalai. Seterusnya yang ketiga, dalam semua hubungan dan tugas, guru hendaklah menjalankannya dengan jujur. Ini semestinya lah satu sikap yang perlu ada pada setiap guru. Yang mana ini bermakna setiap guru sedang melakukan tugas dan bergaul dengan pelajar, guru hendaklah berlaku jujur, tanpa melakukan sesuatu itu dengan niat untuk mendapat ganjaran, kerana guru ini merupakan satu pekerjaan yang amat mulia. Namun, mahupun populariti di kalangan pelajar, jujur dalam memberi perlindungan kepada pelajar dan tidak pernah sesekali cuba untuk mempergunakan hubungan baiknya untuk kesenangan peribadinya. Jadi dengan kelebihan yang ada pada guru, kepercayaan yang diberikan ibu bapa pada guru, sememangnya perlulah adanya satu sikap amanah dan satu tugasan tanggungjawab yang berat terhadap guru itu sendiri dalam mendidik anak bangsa mereka. Okay. Seterusnya kita lihat kepada kod etika yang keempat, iaitu tanggungjawab utama guru adalah terhadap anak muridnya. Kepentingan murid mengatasi semua kepentingan lain seperti kepentingan masyarakat, persatuan atau persendirian. Ia sudah pasti apabila berlakunya konflik atau kekeliruan yang memerlukan guru membuat keputusan antara pelajar, persatuan yang diikuti oleh guru ataupun kehendak persendirian, keputusan yang sepatutnya perlu guru ambil, pelajar menjadi perkara utama, perlu guru didahulukan. Ini adalah kerana sudah menjadi tanggungjawab seorang guru itu untuk melindungi dan menjaga kepentingan pelajarnya, terutamanya ketika sekolah. Sewaktu guru sedang menjalankan tugas, perkara lain harus diketepikan buat sementara waktu agar guru dapat memberikan perhatian sepenuhnya kepada pelajar. Ini sememangnya satu keutamaan yang perlu diberikan kepada tugasan hakiki seorang guru itu sendiri, yang mana guru perlulah meletakkan keutamaan kepada para pelajar itu dalam memberikan pemahaman serta panduan pembelajaran sewaktu mana di dalam sesi pembelajaran di sekolah maupun di luar bilik darjah. Okey. Seterusnya kita lihat kepada kod etika yang kelima, guru dan sikap pilih kasih sesama kaum dan agama. Okay, seterusnya kita boleh lihat guru haruslah menumpukan perhatian dan memberi pengajaran kepada setiap murid, tak mengira bangsa, agama dan kepercayaan.
Sememangnya guru akan dipertanggungjawabkan untuk mengajar semua lapisan masyarakat tanpa adanya sedikit pun pilih kasih. Seterusnya, guru haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Guru juga adalah satu role model yang mana perlu menunjukkan sifat-sifat, nilai-nilai murni, contoh kepribadian yang baik kepada murid itu sendiri. Seterusnya kita lihat, guru juga haruslah mendidik dan mengambil tindakan secara adil terhadap semua murid, tidak kira bangsa, warna kulit, jantina, bahasa, agama, kepercayaan politik, tempat asal, keturunan, daya intelek dan lain-lain. Guru mestilah bersifat berkecuali dalam melihat status kalangan pelajar itu sendiri dalam menyampaikan ilmu. Guru juga haruslah mengesan, menerima perbezaan individu di kalangan muridnya dan membimbing mereka memperkembangkan potensi mereka dari segi jasmani, intelek, daya cipta dan lain-lain. Di sini kita dapat lihat guru perlulah menjalankan tanggungjawab hakiki mereka, iaitu menyampaikan ilmu kepada anak muridnya tanpa melihat sebarang perbezaan di antara murid antara satu sama lain. Guru juga haruslah menghormati hak setiap murid supaya maklumat sulit mengenai diri murid tidak diberitahu kepada orang atau agensi yang tidak berkenaan. Guru juga seorang yang memerlukan memelihara sebarang maklumat sulit yang ada kepada setiap pelajar itu sendiri. Seterusnya, guru tidaklah harus menanam sikap yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat atau negara. Dan guru juga haruslah menanam sikap yang baik terhadap semua muridnya supaya mereka dapat berkembang menjadi warga negara yang taat dan berguna. Dan guru juga tidaklah harus menyatakan atau membuat sesuatu yang boleh mengurangkan keyakinan diri dan ibu bapa terhadapnya. Dan guru juga haruslah bertingkah laku begitu rupa supaya menjadi contoh baik atau role model kepada muridnya. Ini sememangnya perlu sifat-sifat yang perlu ada pada setiap di kalangan guru yang mahu menjadi seorang pendidik. Okey. Seterusnya kita melihat etika kerja yang telah digaris pandukan oleh KPM yang perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Yang pertama, guru perlulah mempunyai niat yang betul. Maksudnya di sini, guru perlulah memperjelaskan apa niat sebenar mereka sewaktu mana mereka memasuki sekolah. Yang kedua, perlakuan yang baik. Yang ketiga, memperkotakan apa yang dikatakan. Yang keempat, berdisiplin dan beradab. Yang kelima, menghargai dan bertanggungjawab hasil usaha organisasi. Seterusnya kita lihat kepada nilai utama kerja Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Antara nilai-nilai yang perlu diterapkan di kalangan para guru iaitu yang pertama, guru mestilah ikhlas dan penyayang. Guru mestilah bersifat amanah. Guru mestilah seorang yang bijaksana serta benar dalam menyampaikan ilmu. Dan guru juga perlu bersyukur dengan kepelbagaian murid yang sedia ada. Dan seterusnya, guru perlulah bersifat dedikasi dalam menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan daripada ibu bapa. Okay. Seterusnya kita lihat kepada hak asasi manusia berkaitan akta-akta berkaitan. Sebelum kita teruskan, terlebih dahulu saya ingin menerangkan apakah itu dimaksudkan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia ialah hak yang dasar dan wajib diterima dengan sama rata oleh penduduk Malaysia
Contohnya hak memberi pandangan dan pendapat, hak pendidikan, hak menganut agama atau kepercayaan dan sebagainya. Di antara jenis-jenis hak yang boleh kita kategorikan seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan Bahagian 2 merangkumi 9 jenis. Yang pertama, hak kebebasan diri, hak terhadap harta, hak pendidikan, hak beragama, hak kebebasan bercakap, hak kebebasan bergerak, hak sama rata, hak perlindungan daripada undang-undang jenayah serta hak bebas dari jadi hamba abdi. Seterusnya, isu-isu berkaitan dengan kod etika keguruan, peraturan dan tata tertib penjawat awam yang sepatutnya guru semua sedia maklum. Guru mestilah patuh akan peraturan-peraturan dalam aspek kelakuan dan tata tertib seperti yang terkandung dalam Peraturan Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002. Tata kelakuan iaitu Code of Conduct bagi anggota perkhidmatan awam adalah seperti diperuntukkan di bawah Peraturan 4. Antara peraturan tersebut ianya adalah Peraturan 4-1, guru ditegah membocor rahsia kerajaan, menentang dasar-dasar kerajaan dan lain-lain lagi. Peraturan 4-2, tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi, menggunakan pengaruh, mencemarkan imej. Peraturan 4-A, iaitu gangguan seksual, tidak boleh melakukan gangguan seksual kepada orang lain. Dan seterusnya, Peraturan 5, Perkejaan luar, tidak boleh terlibat dalam urusan kerja luar tanpa kebenaran ketua jabatan. Dan yang terakhir, Peraturan 23, iaitu ketidakhadiran tanpa cuti, bermaksud pegawai tidak hadir dalam tempoh masa sepatutnya bagi tugas rasmi. Hukuman boleh dikenakan bergantung kepada jenis pelanggaran tata kelakuan penjawat awam. Okey, di sini kita boleh lihat di antara tindakan tata tertib yang ada diberikan bagi melaksanakan ataupun memperketatkan undang-undang yang sedia ada. Antara tindakan yang pertama iaitu adalah dengan memberi amaran. Yang kedua, dikenakan pembuangan kerja ataupun dikenakan denda. Malah ianya juga boleh diturunkan pangkat atau ditangguhkan pergerakan gajinya atau lucut emolument dia, iaitu lucut keistimewaan yang diberikan kepada setiap penjawat awam di Malaysia. Okey. Seterusnya kita teruskan kepada isu-isu etika profesion keguruan. Isu etika guru merujuk kepada apa sahaja persoalan yang berkaitan dengan tugas-tugas tanggungjawab guru berkaitan dengan undang-undang yang perlu dicontohi oleh guru. Di antara contoh isu yang ada iaitu guru mencabul kehormatan murid yang mana terkandung di dalam Keratan Akhbar Harian Metro 22 Julai 2012. Guru juga bergaduh dengan murid. Ini antara isu-isu yang seringlah berlaku di sekolah. Guru tidak menggunakan masa dengan betul, yang mana guru menggunakan ataupun melakukan pekerjaan selain daripada pekerjaan hakiki pada waktu PDP ataupun pada waktu persekolahan. Guru memukul pelajar. Ini juga kerap kalilah berlaku masalah yang berlaku di kalangan para guru. Guru berniaga di sekolah. Guru tidak masuk kelas seperti mana yang berlaku di sekolah-sekolah, iaitu berpunca daripada masalah disiplin guru itu sendiri. Dan yang terakhir adalah masalah rasuah. Sama ada ia menerima rasuah daripada orang luar ataupun guru itu memberi rasuah kepada individu tertentu. Dan ia merupakan satu kesalahan besar sebagai seorang penjawat awam. Seterusnya kita lihat kepada isu-isu berkaitan hak asasi manusia. Yang pertama, isu hak asasi kanak-kanak dalam pendidikan. Saya boleh gariskan 3 hak asasi yang penting. Yang pertama, hak asasi kanak-kanak. Pada tahun 2020, KPM telah melaksanakan pembelajaran atas talian
sebagai langkah untuk memerangi pandemik COVID-19. Pembelajaran tetap dilaksanakan kerana hak menerima pendidikan adalah wajib kepada semua lapisan kanak-kanak. Namun, ada isu yang timbul berkaitan dengan pembelajaran atas talian iaitu keberkesanan pembelajaran. Tiada kemudahan peranti dan kemahiran guru dalam TMK. Setiap pihak, sama ada guru, pelajar atau ibu bapa, mestilah bekerjasama dalam mengatasi setiap masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian menjadi satu kaedah yang berkesan dalam menyampaikan ilmu tanpa menyebabkan sesiapa pun ketinggalan dalam pelajaran. Ini juga adalah satu hak yang dituntut kepada setiap pelajar, yang mana telah berlaku isu yang agak serius di mana para guru tidak dapat belajar ataupun tidak dapat menghadiri ke sekolah untuk melaksanakan tugasan belajar kerana akibat COVID-19. Okay, seterusnya kita lihat kepada isu hak asasi wanita. Semua bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dibasmi, terutamanya keganasan terhadap wanita. Merupakan satu alat utama yang membolehkan patriarki berterusan, dengan ini melanjutkan penindasan, penganiayaan dan eksploitasi wanita. Keganasan terhadap wanita adalah pencabulan hak asasi dan harus dibasmi sekiranya mahu diwujudkan keadilan sosial dan kesaksamaan. Untuk memberikan seorang wanita kehidupan yang bermaruah dan mempunyai hak menentukan nasib sendiri, wanita mestilah dijamin hak-hak mereka yang sama dengan yang sama dan yang boleh dipindah milik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan agama. Okay. Isu yang ketiga adalah isu hak asasi OKU, iaitu Akta Orang Kurang Upaya 2008. Akta ini turut memberikan peluang kualiti kehidupan yang lebih baik dengan menyediakan kemudahan akses kepada pelbagai perkara, antaranya pekerjaan dan pendidikan. Akta OKU 2008 secara umumnya memberi peluang yang baik untuk mempromosikan hak pelanggan OKU. Walau bagaimanapun, akta ini tidak terlepas daripada kritikan kepada ketiadaan peruntukan penalti sekiranya berlaku tindakan guaman dan kecuaian kepada pihak berkuasa. Pihak pendidikan OKU tidak boleh dikecualikan daripada sistem pendidikan umum. Atas tidak keupayaan dan kanak-kanak kurang upaya tidak boleh dikecualikan dari pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi, termasuklah latihan vocational serta pembelajaran sepanjang hayat. Kerajaan dan institusi pendidikan hendaklah menyediakan material sokongan pengajaran seperti bahasa isyarat dan braille. Seterusnya, pekerjaan OKU hendaklah mempunyai hak untuk mendapat pekerjaan dan peluang yang saksama. Majikan hendaklah melindungi hak OKU dengan memberikan kesedaran dengan orang upaya termasuk peluang yang sama dengan pembayaran kerja yang setimpal, yang mana sama nilai dengan orang biasa. Keadaan kerja yang selamat dan sihat dari sebarang gangguan dan memulihkan ketidakpuasan hati, terutamanya khusus kepada golongan orang kurang upaya. Okey, seterusnya saya boleh simpulkan pembentangan saya pada hari ini berkenaan kod etika perguruan, iaitu etika profesion perguruan adalah sangat penting untuk menjadikan panduan kepada semua guru dalam menjalankan tugas masing-masing. Dalam konteks pendidikan, setiap guru harus memahami sepenuhnya peraturan kelakuan dan tata tertib 1993 yang telah pun dibuat pindaannya pada 2002 bagi menjaga nama baik profesion serta berperkhidmatan awam. Kefahaman seorang guru tentang kepentingan akta ini adalah amat mustahak ketika menjalankan tugas sebagai seorang pendidik supaya selari dengan hasrat, visi dan misi Kementerian Pendidikan dan Kerajaan AMNO. Kesantunan dan kepedulian adalah ciri-ciri guru yang baik, malah ia adalah perkara yang terkandung dalam etika guru. Guru perlulah menunjukkan darjah profesion yang tinggi di samping sentiasa berkelakuan seperti mana yang dikehendaki oleh peraturan dan mengelakkan sebarang tindakan tata tertib yang termaktub di dalam perintah am. Dan dengan itu saya kira saya sudahi pembentangan saya pada petang ini dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.